saudari seperjuangan saya YB Rozia telah tiba. Beri tepukan gemuruh juga kepada YB Rozia. Saya sebenarnya terpanggil apabila saya dibawa di sini hari ini. Kita mungkin 10 hari daripada sekarang mungkin pilihan raya umum. Mungkin parlimen akan berubah. Sebab kita nampak hari ini Perdana Menteri kita, kalau kita memang walaupun dia UMNO, dia adalah Perdana Menteri untuk satu Malaysia. Betul? Tapi UMNO yang nak tumbangkan Perdana Menterinya. Bukan Pakatan Harapan. Sebab Pakatan Harapan ingin memberi keutamaan kepada masalah rakyat dahulu. Sebab apa kita tengok? Saya daripada Kerajaan Negeri Selangor. Saya nak ceritakan. Ingat tak dulu apabila kita menang 2008. Kita dah bagi air percuma. Mantan Menteri Besar Ki Toyo kata negeri Selangor akan bankrupt. Dengar? Tapi apa yang terjadi? Kita telah menjadi 3 penggal kerajaan. Masih lagi kita mampu meneruskan air percuma. Ini kejayaan yang mana kita menunjukkan UMNO gagal, malah menuduh, memfitnah, tapi kita dapat teruskan. Kita juga Kerajaan Negeri Selangor di mana kita datang dengan satu program yang begitu besar sekali. 108 juta diperuntukkan, namanya Bingkas. Setiap keluarga yang B40, 30,000 keluarga telah dipilih daripada DUN masing-masing. Pendapatan 3,000 ke bawah, boleh membeli belah untuk keluarga mereka. RM300 sebulan, kita bagi 1 tahun 3,600. Boleh bayang tak BRIM dengan Bingkas? Kerajaan yang berkebajikan yang mana kita sebenarnya merakyatkan ekonomi negeri Selangor kepada rakyat. Tapi ini tak berlaku. Kerajaan pusat yang dipegang dengan bajet 3 bilion. Tak berlaku kawan-kawan. Kita sanggup boleh buat datang dengan kad peduli sihat. Bantuan yang mana tak pernah negeri lain boleh berfikir. Kita datang dengan idea nak bantu bagaimana rakyat menilai nikmat dengan membawa keluarga terdekat dengan kawasan klinik terdekat. Kalau negeri lain, walaupun lebih kaya daripada kita, tak sanggup buat program-program yang berkebajikan begini. Sebab utama, mereka setiap projek yang mereka nak buat, mereka nak keuntungan sendiri. Ini bukan rahsia lagi. Kawan-kawan yang di sana kita kena faham. Kalau kita dengar ada yang kapal selam yang tak dapat selam, helikopter yang tak tiba-tiba, kita juga dengar LCS yang mana masih lagi dalam dunia maya. Tapi bayaran bilion-bilion telah dibayar. Sedangkan Isyamuddin kata Lim Guan Eng tak akan puji dia sampai kiamat. Sedangkan kegagalan mereka nak kaitkan dengan DAP atau pemimpin DAP hanya untuk mengelakkan diri. Sebab apa ini sudah jadi mantra kepada UMNO dan PAS. Setiap kali mereka ada masalah, mereka ada kegagalan, mereka akan guna DAP sebagai batu. Betul tak? Setiap kali. Sampai bila kita nak dengar perkara-perkara ini? Kalau dia jatuh dalam toilet pun dia akan salahkan DAP. Takkan kita manusia yang ada akal. Tuhan memberi akal untuk berfikir, bertindak. Bukan akal letak-letak dekat lutut. Saya tak faham-faham. Sampai Syamri kata ada juga yang komen-komen. Ada yang kata tabung haji telah dijual kepada orang bukan Melayu. Hari ini terbukti fitnah. Yang fitnah itu daripada PAS. Yang menang itu daripada amanah. Sebab apa? Keadilan dan juga kebenaran bersama dengan orang yang jujur. Kita daripada amanah, daripada DAP, daripada PKR. Pakatan yang tak dapat digulingkan. Tak dapat dipecahkan. Maka kita dengar hura-hura daripada banyak pihak. Khasnya kita dengar daripada UMNO, PAS dan Bersatu. Mereka kata
mereka nak satu atas nama agama dan kaum. Kita ingat Sheraton Move, kawan-kawan. Mereka kata atas nama agama dan kaum. Apa yang berlaku? Mereka yang tikam belakang Muhyiddin lepas tu. Mereka sendiri yang menggagalkan segala program. Hari ini Ismail Sabri pun letak begitu. Yang nak gagalkan beliau adalah komplot-komplot kaum-kaum ataupun kumpulan-kumpulan yang sama. Tapi amanah PKR DAP sehingga hari ini di negeri Selangor, kami tak pernah rebut. Kami tak pernah tikam. Kami tak pernah salahkan kakak ini ke ataupun adik ini. Tak pernah kita antam satu sama lain. Kita cuba yang terbaik dengan apa yang kami ada. Kerajaan negeri Selangor telah membuktikan kerajaan yang berkebajikan yang tak dapat ditandingi oleh mana-mana negeri. Betul tak? Ini memang kebenaran. Kalau Kelantan itu terbaik, didik dengan bagus, jajah dengan bagus, tak payahlah orang Kelantan jauh-jauh datang cari kerja dekat Selangor. Betul tak? Ini kebenaran. Tak payahlah di negeri Terengganu tu dia akan naik hantar bas. Oh, cari kerja dekat mana? Selangor pula dia hantar. Takkan nak Selangor diserahkan kepada orang PAS. Nanti kita pula kena cari kerja dekat mana nanti? Singapura dah penuh dah. Tak boleh fikirkan kita ni. Sebab nampak sekarang MIC pun termakan. Baru-baru ni Timbalan Presiden MIC kata apa tau? Kalau Pakatan Harapan jadi kerajaan, Anwar akan dikawal oleh DAP. Ini bukan dicakap oleh UMNO ataupun PAS. Dicakap oleh siapa? MIC kata begitu. Sebab apa? MIC sudah tak boleh berfikir. Mereka ingat, tak ada lagi lah mana tulisan-tulisan ataupun kata-kata khidmat daripada UMNO saja mereka kena cakap. Ini caranya mereka kena. Kita nampak. Dalam MIC menceramah dia boleh cakap begitu. Sebab apa? Mereka nak wujudkan ketakutan antara kaum. Mereka nak wujudkan perpecahan dalam PH itu sendiri. Saya percaya biarlah di luar sana fitnah. Tapi kita sebagai negeri Selangor, kita tahu bukan setakat negeri Selangor. Kita nampak Pulau Pinang hari ini. Kita juga ada Negeri Sembilan. Yang mana tiga-tiga negeri ini dijajah dengan penuh keadilan. Penuh dengan berkebajikan. Kita nampak diskriminasi tak lagi wujud. Kita nampak juga yang paling penting, agama Islam tak ada pula dicaci di sini. Orang Melayu tak dapat difikirkan. Sebab dia nampak 3R. DAP saja dia 3R. Pakatan Harapan 3R. Dia kata race, religion and royalty. Kita ni anti pula dia kata. Tapi sedangkan kita tahu hari ini, kalaulah konsert yang sama berlaku di Selangor, haram. Buat dekat Kelantan, okey je. Ini saya bukan Melayu kawan-kawan. Tak malu ke? Masih lagi termakan dengan dakia orang PAS ataupun UMNO ni. Berapa lama kita nak berpecah atas nama agama dan kaum? Berapa lama lagi? Sudah setengah abad dah lalu. Kita dah merdeka 60 lebih dah. Takkan kita masih lagi nak berpecah dengan cara begini? Berapa lama lagi setiap parti itu kena hidup atas nama agama dan kaum? Kita ada PKR yang berbilang kaum. Kita ada amanah juga berbilang kaum. Kita ada DAP yang berbilang kaum. UPKO pun sama. Tapi kita jaga masing-masing sensitifnya. Kita juga angkat kepentingan semua pihak. Tapi yang nak berpecah rakyat adalah UMNO dan PN. Semua orang tahu perkara ini. Amat sedih sekali. Negara yang telah begitu membangun. Rakyat yang ada pendidikan yang begitu baik. Tapi kita termakan dengan dakia ataupun fitnah-fitnah daripada UMNO, PAS dan Bersatu. Malahan MIC dengan MCA saya tak nak sebut sangat. Sebab apa? Mereka tu tak layak pun untuk sebut.
Kita tahu. Sebab apa? Sama-sama menanti bagaimana mereka boleh menangkap ikan dalam kolam yang telah dikacau. Mereka yang menaburkan fitnah, mereka yang membuat masalah. Mereka kata 22 bulan kita gagal kerajaan. Kawan-kawan, kalaulah seorang doktor memerlukan, kalau memerlukan masanya untuk buat satu surgery ataupun operation, kalau dia perlukan 2 jam, baru 20 minit lalu, you buang doktor itu, lepas tu you cari orang lain buat. Kalau apa-apa salah, dia blame yang doktor yang lama. Boleh tak kita buat begitu? Boleh ke? Tak bolehkah kita fikir, yang masa 22 bulan, siapa pemimpin dia? Semua orang masih lagi ingat Tun Mahathir. Saya tak tahulah tentang orang lain, tapi bagi saya anggap dia adalah dalang yang dalam Sheraton Move. Itu pandangan pribadi saya. Kita tak boleh maafkan beliau. Beliau, resignation of beliau tu, kita tak boleh terima. Janji yang tak tunaikan oleh beliau tu, tak boleh terima. Kita siapa tu KDN? Menteri KDN? Muhyiddin juga. Siapa itu Menteri Ekonomi yang boleh belanja wang banyak tu? Azmin Ali. Kawan baik Kak Rozia tu. Bukan Tak apalah, nanti saya bawa kawan baik. Kak Zuraida yang menjaga segala pembangunan. Kakak juga, kawan juga, tak ada juga kata. Kita tengok semua hantu-hantu semua jadi menteri dalam kabinet. Sedangkan hantu-hantu yang inilah menyebabkan kerajaan Pakatan Harapan yang digulingkan. Lepas digulingkan, dia masuk dalam kerajaan yang dikatakan PN dengan BN. Akhirnya mereka kata 22 bulan semua gagal. Kenapa pula? Menteri dia, segala kewangan dijaga oleh dia. Segala pembangunan dijaga oleh dia. Malahan Feldaka, Felkraka semua letak bawah dia orang. Marah letak di bawah dia orang. Lepas itu mereka tikam antara satu sama lain. Sekarang kerajaan di bawah Ismail. Lepas 30 bulan mereka ambil kerajaan daripada kita, mereka kutuk kita pula. Sekarang 36 ke 38 bulan, saya pun tak tahu. Masih lagi diantuhi dengan cara apa yang kita membawa perubahan. Hari ini tabung haji sebenarnya diselamatkan. Audit report kata menteri daripada amanah telah selamatkan Mara. Betul tak? Tabung haji. Betul tak? Ini kebenaran. Dalam parlimen yang audit report pun kata tabung haji diselamatkan sewaktu kerajaan Pakatan Harapan. Kalau kita ada manusia yang benar-benar ada akal, kita dapat menilai. Kakak-kakak dan abang-abang dan adik-adik, ingat, Tuhan menciptakan kita dengan penuh. Segala-galanya dia tak cipta saya kurang cerdik daripada anda sebenarnya. Semua orang ada otak yang sama saiz. Kalau otak tu, kalau kita akal tu boleh guna dengan cara betul, boleh menilai apa yang betul, apa yang salah, tentu kita tahu. Tak payah kita gunakan atas nama agama dan kaum untuk lagi berpecah belah. Kalaulah Pakatan Harapan sesuatu yang buat salah, biar kita mengaku. Kalau salah, salah. Kalau tak salah, kita kena fight. Kerajaan mungkin, seperti tadi saya kata, mungkin 10 hari saja. Mungkin. Kita akan dengar cerita pembubaran. Mungkin. Ini adalah pendapat peribadi saya. Are we ready? Sebab apa? UMNO, Zahid Hamidi minta Tuhan, suruh dekat Tuhan, jangan banjirkan dulu, dia nak buat PRU dulu. So dia suruh minta banjir ditangguhkan dulu. Sebab dia tak kisah. Sebab apa? Yang paling dikisahkan adalah dia kena jadi Perdana Menteri dahulu. Supaya semua kes-kes dapat ditutup. Itu yang diutamakan. Tapi saya percaya rakyat Malaysia yang ada pemikiran yang begitu baik, rakyat Malaysia yang matang, rakyat Malaysia yang bersatu dapat menghidu
kejahatan mereka. Dapat menidakkan niat jahat mereka menjadi kerajaan semula. Kalau Pakatan Harapan tanding, ingat kawan-kawan. Kalau calon PKR tanding, ingatlah calon Pakatan Harapan yang tanding. Kalau calon daripada Amanah yang tanding, ingat calon Harapan yang tanding. Begitu juga apabila DAP yang tanding, kita kena kerja sebagai satu semangat. Semangat yang dikatakan sebagai Pakatan Harapan. Kalau kita masih lagi mencari perbezaan atau perbedaan antara kita, siapa besar, siapa lebih tinggi, siapa lebih rendah, pemikiran begitu akan memecahkan kita. Ingat, yang paling saya menyeru adalah kegagalan kita yang bersatu sangat dekat Melaka dan juga di Johor. Apabila ada logo-logo yang berbeza, saya nampak juga apabila ada kempen-kempen yang melibatkan hanya kumpulan-kumpulan daripada kita sendiri yang berbeza, menyebabkan perpecahan antara kita. Mereka telah menghidu lawan kita, mereka bergembira apabila kita bergerak solo. Saya percaya pembubaran kali ini di bawah Ismail yang tak sepatutnya berlaku akan menyatukan semua rakyat, akan menyatukan Pakatan Harapan secara satu keluarga besar. Satu keluarga yang akan benar-benar bersatu. Apabila Kak Rozia bertanding, kita melihat Pakatan Harapan yang bertanding. Boleh begitu? Apabila di sini ahli parlimen bertanding daripada Amanah, DAP maupun PKR, kita kena bekerja sebagai satu pasukan. Boleh tak? Begitu juga nanti semenyi. Kita tak tahu lagi calon. Saya tak berani kata, walaupun on paper selalunya saya adalah penyeras. Sebenarnya Puan Laila yang buat kerja dan juga Dr. Om Ken Meng yang jaga, sini Tiaga membantu pejabat semua. Kita harap sangat supaya penyatuan kita akan membuat bukti yang utama supaya rakyat nampak Pakatan Harapan adalah kerajaan yang patut dipilih. Sekian, terima kasih.